Okey, seterusnya kita pergi kepada tajuk hal yajuzu nikahul hamili minaz zina. Okey, hal yajuz nikahul hamili minaz zina. Maksudnya adakah dibolehkan ataupun harus bernikah dengan perempuan yang hamil daripada zina. Okey. Ada seorang perempuan tu dia berzina, kemudian dia mengandung. Kemudian seorang lelaki nak kahwin dengan perempuan yang hamil, yang mengandung daripada hasil zina tersebut. Boleh ataupun tidak boleh. Okey, qala Syafi'iyyatu yajuzu lirajulin nikahul hamili minaz zina. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa harus ataupun boleh bagi seorang lelaki dia bernikah dengan perempuan yang hamil daripada zina. Boleh boleh kahwin. Alasannya dia kata li'annaha laisat fin nikahin wala iddatin minal ghairi. Kerana dia ni adalah bukan berada dalam alam perkahwinan. Maksudnya dengan bahasa mudah, dia ni bukan isteri orang. Dan juga wala iddatin, dan juga bukan berada dalam iddah daripada lelaki lain. Ini alasan dia. Isteri orang pun bukan dalam iddah daripada lelaki lain. Okey, itu alasan dia. Kemudian wa yajuzu lahu wat'uha qabla wad'i mutlaqan. Sawa'un tazawwajaha man zana biha am la. Dan juga harus bagi lelaki tersebut dia mensetubuhi perempuan itu, perempuan yang mengandung daripada hasil zina itu qabla wad'i, sebelum dia melahirkan anak secara mutlak. Maksudnya tak ada masalah. Dia nak mensetubuhi perempuan tersebut yang hamil pada zina, tak ada masalah. Sama ada tazawwajaha, sama ada yang berkahwin dengan perempuan hamil daripada zina itu, man zana biha, maksud lelaki yang berzina, maksud pasangan zina dia, ataupun bukan, tak jadi masalah dari sudut persetubuhan. Boleh dia mensetubuhi perempuan yang hamil pada zina tersebut. Sama ada yang kahwin dia adalah pasangan zina dia sendiri ataupun lelaki lain. Boleh. Li'annahu la hurmata li hamli zina, kerana sesungguhnya tidak ada kehormatan bagi kandungan zina. Maksudnya kandungan zina ni tidak ada kehormatan. Jadi wujud dia seolahnya macam tidak wujud. Itu dia punya kedudukan dia. Walau muni al-wat'u la muni an-nikah. Kalaulah ditegah persetubuhan, nescaya ditegah perkahwinan. Jadi tidak ada faedah kalau berkahwin tidak boleh bersetubuh. Jadi oleh kerana dibenarkan berkahwin, maka secara automatik juga dibenarkan berlakunya persetubuhan. Ini dia punya alasan mazhab Syafi'i. Okey, wafaqahum al-ahnafu fi hadhihi al-mas'alati. Dalam perkara ini ulama mazhab Hanafi bersetuju dengan pandangan ulama Syafi'iyah dalam masalah ini, illa anna Abu Hanifah qala, tapi Imam Abu Hanifah berkata la yajuzu lahu al-wat'u. Tapi dia kata, Imam Abu Hanifah kata kahwin boleh, tapi tak boleh bersetubuh. Setubuh tak boleh. Kahwin saja. Tengok saja je. Setubuh tak boleh. Wastadalla bi khabari Abi Dawud wa Tirmizi. Di mana Imam Abu Hanifah berdalilkan dengan hadis Abi Dawud dan Tirmizi, di mana lafaznya la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yaskiya ma'ahu zar'a ghairihi. Maksudnya tidak halal bagi seseorang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dia menyiram air dia pada tanaman orang lain. Menyiram airnya maksudnya bersetubuhlah. Kena bersetubuh akan mengeluarkan air mani. Kemudian dia menyiram tanaman orang lain. Sedangkan perempuan tersebut sudah ada tanaman, sudah ditanam oleh lelaki lain. Jadi di sini, ini ayat kiasan lah. Ayat-ayat secara berkias. Maksudnya, dipahami daripada hadis ini, dia tak boleh mensetubuhi kalaulah perempuan tersebut dia mengandung daripada benih orang lain. Okey, wa ala qaulil ahnaf, berdasarkan pandangan mazhab Hanafi ini, dia kata idza tazawwajaha ghairu man zana biha fala yahillu lahu wat'uha hatta tad'a. Maksudnya kalaulah berkahwin dengan perempuan yang hamil pada zina itu ghairu, selain daripada pasangan zina dia. Maksudnya dia perempuan tersebut dikahwin dengan lelaki lain, bukan dia berkahwin dengan pasangan zina dia, maka fala yahillu lahu wat'uha. Maka si lelaki itu tidak boleh mensetubuhi perempuan itu sehinggalah dia melahirkan anak. Di hadisi la tuta'u hamilun hatta tad'a. Maksudnya tidak boleh disetubuhi perempuan yang hamil. Maksudnya dalam konteks ini hamil daripada zina sehinggalah dia melahirkan anak. Walikalihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
wala yaski ma'ahu zar'a ghairihi. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, janganlah dia mencurahkan airnya pada tanaman orang lain. Jadi maksud hadis ini sama seperti hadis di atas ni lah. Okey, ni bagi kes kalau perempuan tersebut dia berkahwin dengan bukan pasangan zina dia. Jadi pasangan yang lelaki tersebut tak boleh mensetubuhi dia. Tetapi dikata wa idza tazawwajaha man zana biha. Tapi kalaulah yang berkahwin dengannya itu adalah pasangan zina dia, maka falahu watuha, maka lelaki tersebut boleh mensetubuhi perempuan tersebut. Okey, ini adalah sedikit perbezaan pandangan Abu Hanifah atau pandangan mazhab Hanafi dengan pandangan Syafi'i. Okey, qala al-Malikiyatu wal Hanabilatu. Dari sudut pandangan ulama mazhab Maliki dan Hambali, dia kata la yajuzu nikahuha. Tak boleh terus menikah dengan perempuan yang hamil pada zina itu qabla wad'il hamli, sebelum perempuan tersebut melahirkan anak. Sawa'u minaz zani nafsihi aw min ghairihi, sama ada yang nak kahwin tersebut daripada pasangan zina dia ataupun lelaki lain, tak boleh. Tak boleh kahwin dengan perempuan yang hamil pada zina sehinggalah dia melahirkan anak. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tuta'u hamilun hatta tada'a. Tidak boleh disetubuhi perempuan hamil sehinggalah dia melahirkan anak. Jadi difahami daripada hadis ini, kalau perempuan hamil pada zina tu tak boleh disetubuhi, jadi apa faedah untuk berkahwin kan? Ini adalah apa yang difahami oleh mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Okey, dan juga walima ruwiya ataupun walima rawa Sa'id bin Musayyab, dan juga apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab, anna rajulan tazawwaja imra'atan, seorang lelaki telah berkahwin dengan seorang perempuan, falamma asabaha, kemudian apabila dia telah mensetubuhi perempuan tersebut, wajadaha hubla, dia mendapati perempuan tersebut sudah mengandung. Maksudnya dia telah berkahwin dengan perempuan yang sudah hamil sebelum ini. Kan? Farafa'a dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diangkat perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fafarraqa bainahuma, maka Nabi telah memisahkan antara mereka berdua. Ini merupakan dalil yang digunakan pakai oleh mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali bahawa tidak boleh berkahwin dengan perempuan yang hamil daripada zina sehinggalah perempuan tersebut melahirkan anak dia terlebih dahulu, barulah boleh berkahwin selepas pada itu. Okey, ni selesai isu berkahwin dengan perempuan hamil pada zina. Kemudian kita pergi kepada al-muharramatu li asbabi mutafarriqah. Maksudnya perempuan-perempuan yang diharamkan dengan pelbagai sebab. Yang pertama, al-jam'u baina ukhtain, menghimpunkan antara dua adik-beradik perempuan. Nak berpoligami. Nak kahwin dengan kakak, kemudian nak kahwin juga dengan adik dan masih sama. Menghimpunkan antara dua adik-beradik. Tak boleh. Liqaulihi ta'ala wa an tajma'u baina ukhtaini illa ma qad salaf. Maksudnya, dan juga diharamkan bagi kamu menghimpunkan antara dua adik-beradik illa ma qad salaf. Melainkan apa yang berlaku pada zaman jahiliah. Ini cerita dia pada zaman jahiliah ada lelaki yang berbuat demikian. Jadi apabila datang Islam, maka hendaklah dipisahkan antara salah seorang daripada mereka berdua itu. Inilah penafsiran yang disebut dalam ayat inilah. Okey. Fa kana tahta rajulin ukhtani. Dikata jika sekiranya di bawah lelaki itu ada dua adik-beradik perempuan. Maksudnya lelaki ni dia ada dua isteri, dan dua isteri tersebut dua adik-beradik. Jadi wajaba alaihi an yufariqa ihdahuma. Maka wajib atasnya dipisahkan salah seorang daripada mereka berdua. Rawa Ahmadu an ad-Dhahaki bin Fairuza anna abahu Fairuzan adrakahul Islam. Jadi Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Dhahak bin Fairuz. Dhahak bin Fairuz ni menceritakan bahawa bapanya yang bernama Fairuz itu adrakahul Islam. Maksudnya sempat dengan masa Islam. Dia pernah hidup zaman jahiliah, kemudian pernah hidup pada zaman Islam, terkena dengan Islam, dan dia masuk Islam lah. Watah tahu ukhtan, dan dia telah pada masa itu dia ada dua isteri yang adik-beradik. Jadi faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kepadanya, talik ayyuhuma syi'ta. Kamu pisahkan salah seorang daripada apa yang mereka salah seorang yang kamu mahu. Kena pisahkan seorang. Tak boleh menghimpunkan antara dua adik-beradik. Ini jelaslah di sini kan. Okey, di sini dia kata wa idza talaqa rajulu zawjatahu raj'iyyan. Ini masalah. Jikalau seorang lelaki menceraikan isterinya secara talak raj'i, itu talak satu dan talak dua, fala yahillu lahu zawaj min ukhtiha hatta tanqadi' iddatuha bi ittifaqil fuqaha. Maka di sini tidak halal bagi lelaki tersebut berkahwin dengan adik ataupun kakak kepada isteri yang telah diceraikan dengan talak satu talak dua tersebut, sehinggalah isterinya itu habis iddahnya berdasarkan persepakatan ahli fiqh. Jadi lelaki ini dia tak boleh kahwin lagi lah dengan kakak ke dengan adik kepada isterinya itu sehinggalah isterinya itu habis iddah.
Ini kalau diceraikan secara talak satu, talak dua, itu talak raj'i. Kemudian wa idza matat zaujah. Ini masalah lain pula. Jika isterinya mati. Bagaimana pula kalau isteri mati? Halal lahu zawaj min ukhtiha fawran bi ittifaq fuqaha aidan. Kalau isteri mati, halal baginya berkahwin dengan adik-beradik isterinya itu. Isterinya mati itu. Adik ke kakak ke tak apalah. Halal berkahwin fawran, on the spot. Boleh kahwin terus. Tak perlu tunggu apa-apa, boleh kahwin bi ittifaqi fuqaha aidan. Berdasarkan persepakatan ahli fiqh juga. Okey. Kemudian amma idza talaqaha talaqan ba'inan bainunatan sughra atau bainunatan kubra. Bagaimana pula kalau dia menceraikan isteri dengan talak bain kecil ataupun bain besar. Bain kecil ni maksudnya yang tak boleh rujuk dah, seperti apa benda ni, khuluk kan, ataupun fasah, berlaku fasah contohnya kan, khuluk kan, contohnya. Ataupun bainunah kubra, talak besar, seperti talak 3. Bagaimana kedudukannya? Boleh tak dia talak isteri dengan cara khuluk, ataupun dia cerai isteri dengan talak 3? Maka di sini dia kata faqad ikhtalafa fuqaha fihi, maka berlaku perselisihan ahli fiqh di sini. Fa dhahaba ba'du, sebagai ulama, fahim Hanafiyah, antaranya ulama mazhab Hanafi, ila annahu la yatazawwaju ukhtaha hatta tamdiya iddatuha aidan li'annaha zawjatun min wajhin. Kalau ikut mazhab ni, mazhab pertama ni, antaranya yang dipegang oleh mazhab Hanafi, bahawa lelaki tersebut tetap tak boleh berkahwin dengan adik-beradik isteri yang telah diceraikan dengan cara khuluk ataupun talak 3 tersebut sehinggalah eddahnya habis. Kerana alasannya kerana dia ni masih lagi zaujah, dia masih lagi isteri dari satu sudut. Dari segi aspek dia masih lagi isteri, dari segi apa ni teknikalnya masih lagi isteri. Dia kata dalilnya, dia kata annaha la yahillu laha zawaju min ghairihi fi muddatil iddah. Kerana isteri tersebut yang diceraikan secara khuluk ke secara talak 3-nya, dia tak boleh berkahwin dengan lelaki lain dalam tempoh iddah. Jadi soalannya ikatan tu masih ada. Dia kata wa hadha alamatun min alamati baqa' athari az-zawjiyah. Ini merupakan satu tanda daripada tanda kesan perkahwinan masih lagi ada. Masih lagi ada. Ini alasan yang digunakan oleh mazhab Hanafi yang menunjukkan bahawa dia ni dari segi teknikal ni masih lagi isteri. Jadi tak boleh menghimpunkanlah dua adik-beradik dalam, kalau diceraikan dengan tak 3 ke, talak khuluk ke, cerai tu khuluk, dia tak boleh kahwin dengan adik kepada isterinya itu. Kalau tidak, dia kira menghimpunkan antara dua adik-beradik. Okay, wa dhahabal ba'du wa fihim syafi'iyatu. Sebagai ulama, antaranya ulama mazhab Syafi'i, ila anna lahu, dia mengatakan lelaki tersebut dia boleh kahwin min ukhtiha, dengan adik-beradik kepada isteri yang telah diceraikan secara khuluk ataupun secara talak 3, akibat talaki lil bainunah, sejurus selepas daripada talak yang putus, yang tak boleh rujuk. Itu talak secara khuluk contohnya, ataupun talak 3. Ini jenis tak boleh nak rujuk. Jadi maksudnya dalam perkara ini mazhab Syafi'i lebih ringan lah berbanding dengan mazhab Hanafi dalam masalah ini. Okey, jadi kita berhenti setakat ni, kita sambung kepada klik yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.